1400 tahun yang lepas Nabi dah bersabda, kan, lubang Yajuj Majuj ni seperti ini, Nabi kata telah pun terbuka. Itu 1400 tahun yang lepas. Bagaimana sekarang lubang tembok yang dibina oleh Iskandar Zulkarnain itu? Tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah, walaupun mungkin kita tidak sempat bertemu dengan Dajjal, namun kuncu-kuncunya, Dajjal-Dajjal kecil telah pun mula keluar daripada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Sejak Nabi lahir, bermulalah ujian akhir zaman, bermula dengan kelahiran Nabi SAW. Kalau kita ingat, Nabi lahir pada tahun gajah. Ketika itu tidak ada lagi tarikh, tidak ada lagi kalendar. Sebab itu dipanggil tahun gajah. Kan? Nabi lahir pada 12 Rabiul Awal tahun gajah. Sebab kalendar Islam bermula pada hijrah. Hijrah Nabi ketika umur Nabi 53 tahun. Barulah kalendar hijrah bermula. Dan sebenarnya kalendar hijrah ini dicadangkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar, dan ketika itu setelah Rasul wafat. Rasul wafat umur 63. Lepas itu Sayyidina Abu Bakar dulu jadi khalifah. Selepas itu barulah Sayyidina Umar. Ketika pemerintahan Sayyidina Umar ni kan banyak buat perluasan kuasa. Hantar delegasi ke luar negara. Perluasan kuasa sangat laju dan sangat hebat dan luas ketika itu ada pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sehingga kan, Masya Allah, Sayyidina Umar disebutkan sebagai khalifah yang membawa banyak perubahan. Zaman Sayyidina Umar lah terbinanya banyak institusi dan banyak kementerian. Kementerian Kesihatannya, Kementerian Pendidikannya, kan. Semua sistem muamalahnya dibina pada zaman Sayyidina Umar. Okey, apa yang saya nak sampaikan ialah satu ketika Sayyidina Umar menuliskan surat kepada raja. Perluasan kuasa memang giat dilakukan masa zaman Sayyidina Umar. Tulis surat nak hantar ke raja itu, raja ini. Sayyidina Umar mula berfikir, kita belum, bila hantar surat tak ada catatan tarikh. Macam kita lah tulis surat kan ada tarikh. Lalu Sayyidina Umar pun mencadangkan kita perlu ada tarikh, perlu ada kalendar Islam supaya Sayyidina Umar boleh tulis tarikh surat ini bertarikh bila untuk catatan sirah ataupun sejarah. Lepas tu panggillah sahabat-sahabat ni. Sayyidina Umar panggil. Ini setelah kewafatan Nabi ni. Panggillah sahabat-sahabat, bincang. Kan? Okey, apa cadangan kamu? Kita nak start tulis tarikh ni ataupun ataupun kalendar ni bermula bila? Ada yang cadang bermula daripada kelahiran Nabi. Itulah start 1 Muharram, 1 Hijrah. Kita mulakan 1 Muharram, 1 Hijrah pada tarikh kelahiran Nabi. Ada cadangan kedua kata, kita mulakan dengan tarikh pelantikan Nabi di Gua Hira tu. Kan Nabi dapat wahyu yang pertama. Ada yang kata sekian-sekian. Lepas tu ada cadangan kita bermula dengan tarikh Rasulullah berhijrah dan terus dinamakan kalendar hijrah. Akhirnya setelah bincang-bincang, setujulah peristiwa hijrah yang berlaku ketika Nabi berusia 53 tahun daripada Mekah ke Madinah sebagai satu ataupun sebagai hari permulaan 1 Muharram, 1 Hijrah. Masya Allah. Dan selepas daripada itulah tuan-puan sekalian, bermulanya 1 Muharram, 1 Hijrah. Sebab itu segala peristiwa yang berlaku sebelum 1 Muharram 1 Hijrah pada peristiwa hijrah semuanya berdasarkan peristiwa. Sebelum wujudnya kalendar Islam hijrah, apa berlaku disebutkan berdasarkan peristiwa apa yang berlaku pada tahun itu. Sebab itu kita akan sebut Nabi lahir pada 12 Rabiul Awal tahun gajah. Tak disebut tahun kedua hijrah ke, sebab belum, tak ada lagi.
Jadi apa yang berlaku pada tahun Nabi lahir, bayangkan ya, sebab Nabi sebut kelahiranku dengan hari kiamat. Hadis Nabi ni, hadis yang sahih, Nabi sebut kelahiranku dengan kiamat ibarat ini. Nabi tunjukkan dua jari yang bersebelahan, jari telunjuk dan jari tengah. Nabi kata kelahiranku dengan kiamat umpama ini. Maksudnya Nabi dah bagi tahu tanda kiamat yang pertama adalah dengan kelahiran Nabi SAW, iaitu kelahiran Nabi akhir zaman, kelahiran Nabi yang disebut dalam semua kitab-kitab terdahulu. Taurat, Injil, Zabur telah ceritakan kan tentang Nabi akhir zaman sebagai satu tanda dekatnya bumi ini akan hancur, dekatnya dengan kiamat, dekatnya dengan hari pembalasan, dekatnya dengan huru-hara dunia. Nabi sebut dalam hadis kan, dekatnya kan kelahiranku kan, kelahiranku dengan kiamat umpama ini di antara dua jari. Sebab itulah, Masya Allah, tuan-puan sekalian, fitnah, ujian akhir zaman telah bermula daripada Nabi lahir. Bayangkan ya, sejak daripada itu sampai sekarang. Kalau kita baca surah Al-Kahfi full, kita akan baca tentang Iskandar Zulkarnain, kan, tentera yang hebat diketuai oleh Iskandar Zulkarnain, yang mana bila Iskandar Zulkarnain dia pergi ke satu kawasan, lepas tu penduduk di situ diminta untuk dibina tembok dengan makhluk yang banyak melakukan kerosakan. Kita tak boleh bayangkan Ya'juj-Ma'juj ni macam mana. Makhluk yang banyak melakukan kerosakan. Bagaimana teknologi masa Iskandar Zulkarnain ini sangatlah hebat, dan pengetahuan yang Allah berikan kepada kaum ataupun kepada Iskandar Zulkarnain ini sangatlah hebat. Tuan-puan sekalian, kan, kita tahu apa yang akan berlaku apabila Ya'juj dan Ma'juj ini lepas saja daripada tembok ini. 1400 tahun yang lepas, Nabi dah bersabda kan, lubang Ya'juj Ma'juj ni seperti ini, Nabi kata telah pun terbuka. Itu 1400 tahun yang lepas. Bagaimana sekarang lubang tembok yang dibina oleh Iskandar Zulkarnain itu, tuan-puan dimati Allah sekalian, dan digambarkan apabila Ya'juj Ma'juj ini keluar, apa yang berlaku? Allahu Akbar. Dia akan melakukan kerosakan di muka bumi. Dia akan membunuh, dia akan menzalimi. Dia katakan mereka yang terlalu rakuh, terlalu lama berada di sebalik tembok ini ni, subhanallah, muslimin-muslimat akan keluar, dan setiap langkah, setiap bumi yang dia pijak itu, dia melakukan kerosakan pada binatang, pada tumbuhan, pada manusia. Dan ia berlaku dengan sangat cepat, dan mereka telah pun membiak ataupun telah pun membesar kumpulan ini berganda-ganda. Tuan-puan dimati Allah sekalian, Allahu Akbar, Masya Allah. Namun Nabi SAW telah menyiapkan kepada kita apakah benteng yang terkuat untuk kita menghadapi Dajjal dan segala fitnah akhir zaman, kan, yang datang dalam bentuk dabah, yang datang dalam bentuk dukhan, iaitu asap tebal yang akan meliputi seluruh dunia. Asap ini bukan macam jerebu biasa yang kita tengok lepas warna kabur, tak. Tetapi asap ini akan memberi kesan yang berbeza-beza mengikut amalan masing-masing. Bahkan dikatakan bila ad-dukhan ini berlaku bagi orang kafir, asap itu menyebabkan keluar darah daripada hidung, telinga, mulut mereka. Mereka akan sakit kerana asap tersebut memberi kesan gatal-gatal sampai keluar darah daripada kulit. Macam-macam. Bagi orang munafik sekian, bagi pelaku maksiat ada kesan sekian. Tapi bagi orang mukmin, kesan asap itu hanyalah macam sesema. Mungkin batuk sikit-sikit, sesema. Ada juga kesan. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, kan, ada bah pula binatang yang melata, dan pelbagai lagi lah huru-hara akhir zaman kiamat. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Namun Nabi SAW telah tinggalkan kita wasiat bagaimana kita akan selamat daripada fitnah Dajjal. Yang paling dahsyat ada fitnah Dajjal. Di antara segala
ujian akhir zaman, fitnah huru-hara akhir zaman paling dahsyat dia Dajjal. Jika kita dilindungi oleh Allah dan kita buat amalan untuk selamat daripada fitnah Dajjal, maka fitnah yang lain adalah lebih lagi dilindungi. Kalau kita rasa macam takutnya Dukhan, takutnya Dabah, takutnya Ya'juj Ma'juj, takutnya tu, takutnya ni, takutnya serangan daripada Yahudi, kan, makar perancangan jahat Yahudi, apa lagi dia akan buat pada orang Islam sekian-sekian. Sebenarnya tidak ada yang lebih berat, dan seberat-berat ujian adalah ujian ataupun fitnah Dajjal, tuan-puan sekalian. Namun Nabi telah berwasiat kepada umatnya kerana cinta dan kasihnya. Antaranya Nabi kata, barang siapa yang beramal dengan 10 ayat terawal surah Al-Kahfi, hadis yang lain sebut 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi, maka akan diselamatkan daripada fitnah Dajjal. Sebab itu kita dimohon, kita diminta oleh Nabi bukan untuk lawan Dajjal. Nabi tak tinggalkan kita. Nabi tak kata, okey, siap sedia kamu dengan tentera kamu berhadapan dengan Dajjal. Okey, persiapannya ialah sekian-sekian. Nabi tak sebut, kan, apa yang kamu perlu buat bila jumpa Dajjal, kamu kena lawan dia dengan sekian-sekian pedang, tak. Nabi tinggalkan kita pesanan berupa mohon ataupun amalan yang akan dapat perlindungan. Kerana hanya Allah sahaja yang boleh selamatkan kita daripada fitnah Dajjal. Dan caranya adalah kita beramal dengan 10 ayat awal dengan menghafal. 10 ayat awal hafal, paksalah diri hafal. Susah Ustazah nak hafal, makcik dah umur 60. Kalau susah nak hafal 10 ayat terawal surah Al-Kahfi ini, makcik, hafallah ayat yang ke-10. Tapi janganlah terus pilih yang excuse ni. Terus hafal yang ayat 10 je. Padahal umur baru 40, baru 50, ingatan kuat lagi. Jadi cuba hafal 10 ayat awal ni. Tapi untuk 10 ayat akhir, Nabi sebut baca. Tapi kalau mampu hafal lebih baik.